Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya adalah ahli kumpulan daripada kelas CS5 untuk subjek CPU 552. Kami akan membentangkan sebuah analisis kajian yang bertajuk Autisma, mengenali ancaman terbesar terhadap sistem keagamaan masa kini. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Naim bin Mahyudin. Assalamualaikum, saya Ahmad Syauqi bin Mat Saidi. Nama saya Ainur Azhar binti Azman Husni. Assalamualaikum, nama saya Nur Amira Husna binti Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Hidayah binti Muhammad Jaafar. Hai, saya Muhammad Daniel bin Khairuzi. Sebagai pendahuluan, pada zaman kini, ledakan pelbagai ilmu pengetahuan merupakan asbab berlakunya perubahan yang signifikan dalam gaya hidup masyarakat. Namun, di sebalik kemajuan arus pemodenan ini, masyarakat beragama juga perlu menyedari bahawa ujian zaman ini jauh lebih hebat berbanding waktu sebelumnya. Di antara semua ujian dan cabaran tersebut, tidak dapat dinafikan bahawa fahaman autisma adalah yang paling bahaya kepada komuniti agama dunia. Menurut translasi kamus Oxford Dictionaries, autism bermaksud ketidakpercayaan terhadap sebarang kewujudan Tuhan. Secara etimologi, yakni kajian terhadap asal-usul sesuatu kataan, sebutan autism berasal daripada bahasa Yunani, iaitu Atheos, yang merupakan gabungan dua perkataan iaitu yakni tanpa dan theos yakni Tuhan. Autisma dalam bahasa Arab pula disebut al-ilhad yang bermaksud menyimpang daripada pandangan yang benar. Dari segi istilah pula, ilhad diertikan sebagai sebuah mazhab atau pandangan falsafah yang menafikan kewujudan Allah sebagai pencipta alam semesta. Autisma adalah fahaman yang sinonim dengan ideologi naturalisme. Golongan naturalisme ini menolak konsep alam gaib kerana bagi mereka alam gaib ini hanyalah sekadar rekaan imajinasi manusia. Secara ringkasnya, para penganut autisma menafikan semua konsep ketuhanan dan agama. Hal ini dikuatkan dengan kata-kata seorang tokoh autisma iaitu Richard Dawkins yang menyebut belief there is nothing beyond the natural, physical world, yang bermaksud percaya tiada satu apapun yang wujud selain daripada dunia alam dan fizikal. Jika dahulu kita berjaya menyekat, mengawal dan menampil segala bentuk fahaman yang cuba menggugat sistem keagamaan, namun semuanya berbeza dengan realiti masa kini. Realitinya, masyarakat sekarang terutamanya golongan anak muda sangat terdedah kepada pelbagai bentuk fahaman yang menyeleweng sehingga boleh merosakkan diri dan sistem keagamaan negara. Disahkan pelbagai ideologi barat telah berjaya meresap masuk sehingga mempengaruhi cara berfikir masyarakat masa kini. Lebih menggelisahkan, terdapat di kalangan masyarakat yang bukan sahaja terpengaruh dengan pemikiran tersebut, bahkan mereka bersungguh-sungguh mempertahankan dan mempengaruhi orang lain. Menurut catatan sejarah, autisma telah menjadi pegangan sebilangan manusia sejak dahulu lagi. Beberapa tokoh pada zaman Tamanda Yunani kuno telah membangkitkan idea autisma mengenai tiada kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan atau dewa, mengingkari metafizik, kebangkitan dan risalah. Mereka hanya berpegang dengan logik akal semata-mata. Idea autisma ini kemudian diteruskan lagi oleh tokoh-tokoh barat, khususnya pada zaman Renaissance. Di negara Malaysia pula, isu autisma menjadi perhatian kerana sebahagian besar mereka adalah dari kalangan anak muda Muslim. Walaupun begitu, golongan autis di Malaysia tidaklah sangat memahami falsafah autisma yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh autisma. Mereka sekadar mengikut trend anak muda barat yang menyukai kebebasan tanpa sebarang sekatan, termasuklah bebas dalam soal agama dan kepercayaan. Kajian autisma ini mempunyai 6 objektif yang utama. Yang pertama, mengenal pasti latar belakang dan sejarah penubuhan fahaman autisma. Yang kedua, menyenaraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan autisma. Seterusnya, yang ketiga, menerangkan kesan dan implikasi daripada fahaman sesat autisma. Yang keempat, menyediakan senarai cabaran yang terpaksa dihadapi oleh komuniti beragama dalam menangani ideologi autisma. Yang kelima pula, merencanakan solusi untuk mengekang perkembangan dakwah autisma dalam masyarakat. Yang terakhir, merumus kesimpulan hasil kajian tentang autisma. Saya akan membina
membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan autisma pada masa kini. Faktor yang pertama ialah perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Jika dilihat secara amnya, kebanyakan aktiviti seharian manusia telah banyak bergantung kepada hasil-hasil dari sains dan teknologi. Maka tidak heranlah ramai manusia yang bergantung kepada kuasa sains dan teknologi dari bergantung kepada kuasa gaib. Bukan itu sahaja, dengan terungkannya misteri-misteri alam seperti contoh kejadian siang dan malam dan pengawetan manusia menggunakan sains dan teknologi, ramai manusia yang berpendapat sains dan teknologi mampu menyelesaikan masalah mereka daripada menyerahkan dan bergantung kepada kuasa Tuhan. Namun begitu, perkara begini masih harus disandarkan kepada kepercayaan bahawa terdapat suatu kuasa yang mengarahkan perkara-perkara begini terjadi. Antara contoh lain, penemuan kaedah pengklonan manusia oleh sains dan teknologi turut menjadi hujah kepada golongan autisma ini dalam menyebarkan ajaran mereka dan berpendapat bahawa sains dan teknologi mampu melakukan segalanya dan tidak perlu ada wujudnya kuasa Tuhan. Faktor yang kedua ialah pengaruh dari media massa. Tidak dapat dinafikan, pengaruh media massa memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebaran ajaran autisma ini. Media massa seperti contoh Facebook, Instagram, WhatsApp, televisyen dan radio telah menjadi platform yang giat digunapakai oleh ramai manusia pada masa kini. Hal ini kerana platform-platform ini bergerak pantas dalam menyebarkan berita-berita. Bukan itu sahaja, media massa seperti contoh televisyen telah banyak mempertontonkan dan memperkenalkan ajaran autisma ini di dalam drama-drama mereka, terutamanya drama-drama yang berasal dari negara barat. Perkara ini dianggap kebiasaan oleh orang-orang barat, namun ianya adalah sesuatu yang baru di negara kita. Lebih merisaukan lagi, kanak-kanak pada hari ini turut juga mempunyai gadget. Maka perkembangan autisma melalui media massa adalah sangat besar. Saya akan membentangkan tentang kesan-kesan fahaman autisma. Kesan yang pertama adalah pemula kepada sesuatu yang melawan fitrah manusia. Konsep kewujudan Tuhan yang mentadbir alam ini secara amnya terpakai oleh majoriti penduduk dunia, walaupun kepercayaan terhadap Tuhan berbeza-beza mengikut budaya sesuatu tempat. Namun begitu, kepercayaan kepada Tuhan tetap membawa kepada konsep bahawa terdapat satu kuasa besar yang mentadbir alam ini. Kepercayaan terhadap Tuhan adalah satu perkara yang semula jadinya telah terbina di dalam diri manusia. Berdasarkan kajian Dr. Justin Barrett, penyelidik dari University of Oxford, beliau mendapati kanak-kanak secara semula jadinya percaya kepada Tuhan. Mereka percaya bahawa terdapat satu kuasa besar yang mutlak kerana mereka percaya bahawa semua perkara dicipta atas tujuan tertentu. Ini membuktikan bahawa manusia secara semula jadinya percaya pada Tuhan sejak mereka lahir lagi. Kajian ini membuktikan bahawa pilihan seseorang individu itu untuk tidak beragama dan tidak percaya pada Tuhan adalah jelas melanggar fitrah manusia. Hal ini akan menjadi titik permulaan kepada pelbagai lagi kekeliruan dan perbuatan yang lari dari fitrah manusia seperti berlakunya kekeliruan jantina dan sebagainya. Okey, kesan yang kedua adalah memecah belahkan masyarakat majmuk. Setiap agama yang wujud di atas muka bumi ini semuanya mengajar kepada kebaikan. Imam Al-Ghazali menerangkan pendidikan sebagai mengeluarkan perangai buruk yang ada pada manusia dan menyemaikan perangai dan sifat yang baik. Ajaran yang datang dari satu agama itu serba sedikit menjadi faktor dalam pembentukan akhlak dan moral individu. Pendidikan agama akan menjadi panduan kepada manusia untuk membezakan perkara yang baik dan buruk serta menjadi panduan untuk manusia melakukan sesuatu perkara dengan betul dan bermoral. Golongan yang beramal dengan autisma ini hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka hidup tanpa terikat dengan Tuhan dan mana-mana agama. Tetapi seperti yang kita dapat lihat di Malaysia baru-baru ini,
Itulah isu golongan ini sering masuk campur dengan urusan kepercayaan agama lain. Akibat kurangnya pendidikan agama dan moral, mereka gagal dalam menghormati agama lain. Mereka sering berusaha membentangkan hujah ateisma mereka kepada penganut-penganut agama lain di Malaysia untuk menyebarkan fahaman ateisma. Media sosial memberikan kebebasan yang tak terkawal dalam membuka ruang untuk golongan ini mempersoalkan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat dalam beragama. Keseluruhan masyarakat perlu sedar bahawa isu-isu yang menyentuh kesucian agama adalah perkara yang sensitif dan boleh mengundang perbalahan. Perkara 3 dalam Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa agama rasmi negara Malaysia adalah Islam. Namun perkara 11 menyatakan bahawa penganut agama lain bebas untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing dalam kesejahteraan dan keharmonian. Perkara 3 dan perkara 11 ini seharusnya difahami dan dihormati agar kesejahteraan dan keharmonian masyarakat majmuk dapat dipelihara. Kesan yang ketiga adalah hidup dalam kekeliruan dan tidak mempunyai pendirian hidup. Pemahaman ateisma ini dapat menjadikan individu itu hidup dalam kekeliruan dengan menolak kepercayaan bahawa adanya Tuhan yang menjadi pencipta alam ini sahaja sudah dapat mengelirukan mereka. Mereka percaya bahawa tiada pencipta yang mencipta alam semesta ini, tetapi ianya tercipta dengan zatnya tersendiri tanpa kekuatan dari luar. Namun andaian ini akan bertemu jalan buntu di mana timbul pula satu persoalan di mana dari mana pula datangnya sumber-sumber zat untuk alam semesta ini tercipta dengan sendiri. Persoalan ini hanya akan dapat terjawab dengan penerimaan bahawa ada satu kuasa mutlak yang telah menciptakan satu titik permulaan untuk alam semesta ini tercipta, iaitu dengan kekuasaan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mencipta sesuatu daripada tiada apa-apa dan menghancurkan alam ini kepada tiada apa-apa. Banyak perkara mustahil yang tidak dapat difikirkan jawapannya hanya dengan pemikiran logik akal manusia, kerana keupayaan akal manusia sangat terhad. Namun segala perkara mustahil ini dapat dijawab dengan panduan daripada kitab-kitab agama. Golongan etis yang menolak kepercayaan agama akan terus hidup dalam kekeliruan apabila segala tanda tanya mereka tidak terjawab akibat daripada penolakan kepercayaan agama. Jadi saya akan sambung perbincangan kajian mengenai ateisma. Seterusnya adalah berkaitan dengan cabaran. Cabaran yang pertama adalah peningkatan bilangan generasi muda yang cetek ilmu agama. Generasi muda merupakan generasi yang bakal memimpin negara pada masa akan datang. Tetapi untuk menjadi seorang pemimpin, mereka perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh, terutama dalam bidang ilmu agama. Pendedahan tentang ilmu agama perlulah diterapkan dari peringkat awal. Jika tidak, generasi ini tidak akan terdedah dengan permasalahan akidah yang sedang berlaku sekarang. Generasi muda kini lebih cenderung untuk hanya menerima sahaja perkara yang menarik perhatian mereka tanpa mengkaji perkara tersebut dengan lebih mendalam. Tambahan pula, pada masa kini dengan penggunaan media sosial secara meluas boleh menjadi sebab golongan generasi muda yang cetek ilmu agama ini mudah terpengaruh dengan fahaman seperti ateisma. Kita dapat lihat dalam laman Facebook banyak kumpulan-kumpulan ateisma yang menyebarkan fahaman mereka di sana. Jadi bagi generasi muda yang mengambil remeh tentang ilmu agama, mereka mungkin akan percaya dan menyokong perkara ini. Jadi ini adalah salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh umat Islam sekarang dengan tersebarnya fahaman-fahaman ini secara meluas dan sukar untuk dibendung. Jadi kita perlulah berbalik kepada perkara asas, iaitu dari segi aspek pendidikan. Semua pihak perlulah memainkan peranan mereka dalam memastikan generasi muda kita seimbang dari pelbagai aspek. Kerana dengan adanya ilmu pengetahuan, kesannya itu bukan sahaja terhadap individu tersebut, malah
akan memberi kesan kepada persekitaran mereka juga. Cabaran seterusnya ialah dakwah musuh-musuh yang menolak sistem agama di negara ini. Malaysia adalah sebuah negara majmuk yang mempunyai berbilang kaum, agama dan bangsa. Fahaman seperti ateisme ini boleh menyebabkan ketidakselesaan dalam masyarakat Malaysia dan juga akan mengganggu ketenteraman awam. Fahaman atau kepercayaan ateisme boleh menghapuskan nilai-nilai murni yang ada dalam diri setiap insan yang beragama. Kepercayaan ateisme juga bertentangan dengan prinsip rukun negara Malaysia yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kajian menunjukkan bahawa terdapat peningkatan fahaman ateisme dalam kalangan mereka yang berpendidikan serta berpendapatan tinggi. Mereka yang berpengaruh ini akan menggunakan kesempatan itu untuk menyebarkan kepercayaan mereka kepada masyarakat lain. Selain itu, fenomena cyber trooper yang menyebarkan dakwah seperti ateisme bagi menolak sistem agama di negara ini. Mereka terdiri daripada penyokong-penyokong tegar bagi sesebuah fahaman tersebut yang berselindung di sebalik akaun palsu di media sosial. Mereka sewenang-wenangnya memperlekehkan golongan alim ulama dan juga agama Islam. Ini menjadi salah satu daripada punca mengapa fahaman ateisme ini masih sukar untuk dibendung di negara kita. Semua maklumat hanya di hujung jari, tetapi buat mereka yang tidak mempunyai pengetahuan akan mudah terpengaruh serta percaya dengan fahaman ateisme. Oleh itu, kita haruslah sentiasa berwaspada dengan apa jua maklumat yang kita terima, terutama dalam konteks berkaitan dengan kefahaman, kepercayaan dan agama. Negara ini mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa dan agama. Oleh itu, kita haruslah berganding bahu untuk mengangkat sepenuhnya dakwah ateisme ini. Hal ini kerana ateisme mampu memberi implikasi yang sangat berbahaya kepada masyarakat dan negara. Ateisme harus dikekang kerana ini termaktub dalam rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Bak kata pujangga, setiap penyakit pasti mempunyai penawar dan setiap masalah itu pasti ada solusinya. Solusi yang pertama, tidak tunduk akan tekanan barat. Di era digital yang kian canggih, serba mudah, pantas dan semua tersedia di dalam layar gadget dan komputer, maka pemikiran dan ajaran songsang yang merangsang minda akan sangat mudah masuk ke pemikiran masyarakat kini. Oleh itu, fahaman ateisme dari barat akan begitu mudah untuk dipengaruhi oleh hal sedemikian. Sebagai masyarakat yang beragama atau individu yang mempunyai kepercayaan kepada Tuhan haruslah tidak tunduk pada tekanan dari pihak barat. Hal ini kerana budaya dan fahaman barat amatlah mudah meresap masuk dalam masyarakat melalui media sosial dan digital. Selain daripada media sosial dan digital, pengaruh dan fahaman juga boleh dibawa melalui beberapa kumpulan misionari etis dari luar negara masuk ke negara Malaysia. Tindakan mereka itu melanggar undang-undang di negara ini. Hal ini amatlah membimbangkan serta merisaukan pada masyarakat sekeliling. Justeru, rakyat Malaysia yang terdiri daripada golongan bijak pandai haruslah teliti dalam menilai setiap budaya, pengaruh serta fahaman yang dibawa masuk dari barat sama ada melalui media massa ataupun penyebaran secara fizikal. Solusi yang kedua, pendidikan agama bermula dari peringkat awal. Selain daripada solusi tidak tunduk akan tekanan barat, penekanan di dalam sektor pendidikan agama haruslah dimulakan dari peringkat awal lagi. Menggunakan pepatah Melayu, melentur buluh biarlah daripada rebuhnya. Jiwa yang masih muda amatlah mudah untuk menyerap ilmu-ilmu kerana sifat mereka yang serba ingin tahu. Di antara semua pihak yang terlibat dalam solusi ini, golongan ibu bapa lah yang menjadi tonggak utama dalam mendidik anak-anak mereka tentang hukum agama. Solat berjemaah bersama bagi yang beragama Islam, membawa bersama anak-anak ke tempat beribadah dan banyak lagi perkara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa kerana pertalian mereka yang paling dekat dengan diri seorang anak. Selain daripada golongan ibu bapa,
Institusi pendidikan juga haruslah memainkan peranan yang penting dalam menjayakan solusi membanteras fahaman autisma di Malaysia. Institusi pendidikan yang bermula seawal umur 5 tahun haruslah mengambil peluang ini dengan sebaik-baiknya dalam menerap pendidikan agama mengikut kepercayaan masing-masing. Justeru, Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah melakukan pemantauan secara mendalam terhadap subjek agama yang terlibat dalam sistem pendidikan serta perlu menekankan pendidikan agama di peringkat awal. Sering kita terlupa, tempat-tempat ibadah juga boleh dijadikan sebagai media pendidikan agama. Pertubuhan bukan kerajaan seperti Gabungan Dakwah Malaysia, Pertubuhan Generasi Baru Kristian Malaysia, Persatuan Agama Hindu Malaysia dan banyak lagi terdapat di negara ini mampu menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan menggunakan rumah ibadah sebagai media penyebaran agama. Golongan agamawan haruslah mengambil peluang menjalankan aktiviti-aktiviti ibadah atau mengadakan majlis keagamaan. Contohnya, orang Islam menganjurkan majlis iftar di masjid. Hal ini amatlah digalakkan kerana melalui acara sebegini, peserta-peserta yang terlibat secara tidak langsung akan melihat kebaikan serta nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh aktivis-aktivis tersebut kerana setiap agama amatlah menitik berat perihal kebaikan ketika di dunia. Solusi yang ketiga adalah menguatkuasakan undang-undang. Pihak berkuasa termasuk badan kerajaan ataupun bukan kerajaan haruslah juga memainkan peranan penting untuk mencapai solusi bagi membanteras fahaman autisma di Malaysia. Hukuman yang bersesuaian haruslah dilaksanakan kepada mana-mana individu yang berniat mengganggu ketenteraman komuniti beragama di negara ini. Denda, penjara, malah hukuman usir daripada negara boleh dipertimbangkan kerana individu etis ini ibarat api dalam sekam. Melalui solusi ini juga, golongan misionari sesat autisma ini akan merasa gentar untuk menjalankan aktiviti dakwah mereka di negara ini. Tidak dapat dinafikan, ada juga di kalangan golongan etis yang degil dan tidak takut dengan hukuman penjara maupun denda. Hukuman yang melibatkan fizikal tidak sesuai untuk golongan ini. Justeru, pendekatan secara hikmah dan bijaksana diperlukan bagi menangani golongan ini. Para intelektual yang terdiri daripada golongan agamawan amatlah diperlukan untuk mengemukakan hujah-hujah dalam berhadapan dengan kumpulan etis ini. Hal ini misalnya dengan mengaplikasikan dengan program forum, diskusi dan sesi soal jawab bersama kumpulan etis. Oleh itu, golongan dewasa, ibu bapa, badan kerajaan maupun bukan kerajaan haruslah memainkan peranan masing-masing dalam membanteras fahaman autisma di Malaysia. Jika salah satu tonggak utama telah tumbang dalam menjalankan tanggungjawab mereka, kemungkinan hal ini akan memberi laluan atau peluang kepada puak-puak etis untuk menyebarkan fahaman mereka. Kesimpulan kajian, tidak dapat dinafikan perkembangan fahaman sesat autisma mampu menggugat komuniti masyarakat beragama di negara ini. Autisma yang hanya berlandaskan ideologi materialisme dan naturalisme sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan agama. Sejarah kemunculan awalnya dan bagaimana dakwah ini tersebar luas pada hari ini sudah cukup untuk meletakkan autisma sebagai ancaman yang paling utama terhadap institusi keagamaan masa kini. Kalau tiada angin, masakan pohon boleh bergoyang. Fahaman autisma juga mempunyai sebilangan faktor yang menjadi asbab bagaimananya fahaman ini boleh tersebar. Sikap prejudis, sombong dan kemunculan ideologi sesat yang lain semuanya menyumbang pada perkembangan dakwah ini. Implikasi dan kesan daripada fahaman autisma bukanlah hanya tertumpu kepada seorang individu sahaja, malahan turut memberi kesan pada komuniti dan membahayakan negara. Jika dahulu kita berjaya menyekat, mengawal dan menapis segala bentuk fahaman yang cuba mengugat institusi keagamaan, namun realiti kini sudah jauh berbeza. Tekanan liberalisasi oleh pihak barat menjadikan gerakan ini semakin berani melibatkan sayap dayah mereka.
Hal ini ditambah dengan peranan musuh dalam selimut dan generasi muda yang kurang ilmu pengetahuan. Secara tidak langsung, ini juga turut menyukarkan usaha pengekangan fahaman ini. Walaupun begitu, setiap penyakit yang diciptakan Tuhan itu pasti ada penawarnya. Pada hari ini, sudah ada golongan yang menyedari bahayanya ateisma. Golongan yang diciptakan agama ini berusaha dalam merencanakan plan dan tindakan dalam mengekang penularan penyakit bahaya ateisma.